Berpadalah dengan apa yang ada dan bersihkan hati kamu dari itu. Ini ungkapan ulama-ulama dulu yang begitu tegas, berani mengingatkan pemimpin-pemimpin supaya mereka jangan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Syaqi Al-Baghdadi juga. Harun Ar-Rasyid minta izin kat dia supaya bagi nasihat. Harun Ar-Rasyid minta nasihat. Ini ulaika ala hudan min rabbihim, ni orang-orang yang bertakwa yang Allah bagi hidayah, dia tak takut untuk bercakap kebenaran. Syaqi Al-Baghdadi adalah seorang ulama tasawuf. Syaqi Al-Baghdadi kata, Harun, aku nak tanya begini. Kalau kamu tersesat di padang pasir yang kering kotak, nyawa kamu hampir-hampir tercabut, lalu datang seseorang bawakan kamu segelas air. Tak ada air apa ni? Dia segelas air. Kali dah lah air apa ni? Segelas air. Orang kata kat kamu, Harun, aku boleh bagi kat kamu segelas air dengan syarat kamu berikan separuh kekayaan kamu, kekuasaan kamu kepada aku. Kamu setuju tak? Harun Ar-Rasyid kata, setuju tuan. Yang penting aku hidup, yang penting aku boleh minum air. Sebab kalau aku tak minum, aku mati. Lalu Harun Ar-Rasyid kata, tuan, Syekh nak cerita apa kat saya ni? Nak nasihat apa kat saya? Syaqi kata, wahai Harun, aku nak nasihatkan. Dunia yang kamu ulun cari, dunia yang kamu sayang dan cintai itu, hanya harga dia 2 gelas air. Harga dia hanya 2 gelas air. Harganya hanya 2 gelas air saja. Allah tak heran dengan dunia yang kamu ada. Kenapa kamu terlalu cintakan dunia, sedangkan harganya terlalu murah, iaitu dengan hanya 2 gelas air. Insaflah wahai kami. Harun Ar-Rasyid bila dengar saja nasihat Syaqi Al-Baghdadi, menggau menangis masuk ke kamarnya. Ini tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, orang yang ulaika ala hudan min rabbihim, orang yang telah mendapat petunjuk pada Allah, mereka berani menegur. Watak yang ditegur itu ialah para pemimpin-pemimpin yang punya kuasa. Maka sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat yang rahimakumullah, bila kita bersifat dengan sifatnya, kita akan datang keberanian. Kita berani. Kadang-kadang kita kata, awak saya payah sangat nak tegur orang, kenapa saya payah sangat nak cakap. Hatta kadang-kadang naik bas, naik bas, kadang-kadang kita sewa bas. Contoh ada ustaz, ustazah, mu'alim, mu'alimah sewa bas, kita sewa bas. Kita yang sewa bas tu, lepas tu driver tu buka lagu berapu-rapu, kita ni nak pergi tegur, tak berani, takut. Pasal apa? Pasal kita tak ada 5 sifat ni. Sembahyang kita tak beres lagi, infak kita kurang, mungkin tidak ada keikhlasan, akhirnya kita tidak ada keberanian. Sedangkan bah tu milik kita dah, pasal kita yang sewa. Dia seorang je, kita 40 orang. Patutnya kita pihak bang, tuan, boleh tak abang tukar apa lagu lain, apa CD lain kan nasyid ke apa, kami tak boleh belajar tahfiz, tak boleh dengar lagu-lagu macam ni. Nah, tak ada keberanian. Hatta kalau kita naik bas, kita yang sewa bas tu dia tak berhenti nak bayar, kita takut dah apa. Ataupun kita bayar tiket, bayar RM40, RM30, kita tak berani nak bagi tahu nak berhenti sembahyang. Tak ada keberanian. Pasal apa? Sebab tak ada 5 sifat. Ulama-ulama, syekh-syekh dulu, orang-orang alim, orang-orang saleh dulu, mereka sanggup dan berani menegur kerana mereka mendapat petunjuk daripada Allah. Petunjuk itu hasil daripada 5 sifat tadi, iaitu beriman dengan perkara yang gaib, mereka mendirikan sembahyang, infak ke jalan Allah, dan kemudian beriman dengan Alkitab, Al-Quran, kemudian mereka yakin dengan akhirat. Dengan 5 sifat itulah maka mereka ada keberanian. Insaf. Benda ni tak boleh jadi kalau kita tidak ada keberanian dari segi
Bila kita ad-din nasihat, agama itu nasihat. Lillah wali rasuli wali kitabihi, kita kata macam tu, kita tahu hadis tersebut bahawa agama ini adalah nasihat, tetapi kita tak menjadikan agama ini nasihat kerana kita tidak ada kekuatan. Kekuatan itu datang daripada iman fil qalbi, ma waqara fil qalbi, iman yang dah jitu di dalam jiwa kita. Dan akhir sekali, wa ulaika hum muflihun, mereka lah orang-orang yang berjaya. Al-falah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah datang selepas hayya 'alas solah. Makna dia kalau orang tak sembahyang, tak berjaya. Dia mesti solah dulu, mesti beriman dulu. Kalau tidak, tak bisa disebut sebagai orang yang cemerlang. Ya, tak bisa. Kerana kalau tak sembahyang, tak beriman, macam mana kata muflihun? Bangsa Melayu, bangsa yang sepatutnya menjadi hamba-hamba Allah yang cemerlang dengan Islam. Alhamdulillah, hebatnya orang Melayu ni, lahir-lahir dia Islam dah. Satu-satunya Melayu yang bila sebut Melayu, dia otomatik Islam, Melayu Malaysia. Kalau Melayu Indonesia, belum kira Melayu Islam lagi. Tapi kalau Malaysia, sebutkan Melayu Islam, Melayu yang dah dapat Islam. Tetapi Islam itu sepatutnya memberikan kejayaan kepada orang-orang Melayu. Islam itu patutnya memberikan kejayaan kepada orang Melayu. Kita patutnya hebat di bumi kita sendiri, di bumi Islam kita. Tapi pergilah di dunia mana hari ini orang Islam tidak cemerlang, kerana orang Islam lupa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Ar-Rajhi Bank, Ar-Rajhi Bank ni hasil nama daripada saudagar Ar-Rajhi, seorang yang bernama Ar-Rajhi. Ar-Rajhi ini daripada seorang orang tua, nama dia Ar-Rajhi. Dialah yang mengasas bank Ar-Rajhi. Siapa dia? Ar-Rajhi ini berumur 80 tahun lebih, tetapi dia orang yang warak dan dia sentiasa banyak menafkahkan ke jalan Allah, sehingga 2 kali dah jadi miskin. Semua duit semua dia bagi kepada fisabilillah, jadi kaya balik. Dan terbaru ni dia infak habis semua dah, rumah nak yatim apa semua tak ada lah, duit tak ada lah. Tapi datang balik. Inilah kata, apabila orang itu dia ada sifat takwa, dia akan berjaya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, saya dengar cerita tanah tepi ni, tanah tepi ni akan dibuat rumah kedai oleh apa Cina tepi ni lah, dia akan buat rumah kedai. Jadi kalau dia buat rumah kedai, saya harap kita akan beli semua rumah kedai. Orang Islam beli semua rumah kedai tu, senang, tak apalah, dia nak jual tanah dia tak mau. Esok dia buat dah rumah kedai tu, kita beli semua, bakat beli seorang sebiji. Pasal kita nak berjaya. Tapi kalau kita tak mau berjaya, kita rasa takut nak keluarkan duit untuk membeli aset bagi orang Islam, untuk majukan orang Islam. Dia buka rumah kedai, esok sekolah kita tertutup, orang tak nampak, orang kata lah, dia nampak rumah kedai tak nampak sekolah pun. Rumah kedai, bila dia buat rumah kedai, dia buat projek, naik situ jual macam-macam dan sebagainya, apa benda apa semua. Kedah pula ada pusat karaoke ke apa ke, wallahualam, beliat ke apa ke, pi nanya sekolah ni. Jadi kita patutnya standby dah. Mulai hari ni saya habaq dah, maka tuan-tuan mulalah menabung sikit-sikit ataupun mulalah planning. Esok naik rumah kedai ni, aku akan beli semua. Biarlah orang Islam semua beli, insya-Allah. Yang Islam ni kalau dah beli, dah ada fitrah pula, maka mudah-mudahan saya cukup bimbang. Saya pergi naik pusat karaoke, naik pusat biliar, snooker ke apa ke lepas ni, habislah. Penatlah saya tengok. Jadi itulah harapan saya. Kalau kita nak berjaya, kita bertakwa pada Allah Ta'ala, dan akhirnya kita berjaya untuk memakmurkan bumi ini dengan Islam, dengan iman, insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah minggu depan kita akan sambung ayat 6.